Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Tafsir Az-Zahar jilid kelima, karangan Dr. Hamka. Kita masih baca surah Yunus. Kita nak baca ini ayat 90, 91, 92, 93 dah. 4 ayat dah. Ada 4 ayat kita baca 90 hingga 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Dan telah kami seberangkat Bani Israel di lautan itu. Dan telah berangkatlah kan Bani Israel di lautan itu. Lalu diikuti mereka oleh Firaun. Firaun ikutlah Bani Israel dan tentera-tentera Firaun ikut kerana angkara murka dan rasa permusuhan deki marah baru yang wakduan tak puas hati juga. Sehingga apabila tenggelam telah mencapai dia, berkatalah dia dah, hatta iza adrakal gharq. Apabila tenggelam gharq telah mencapai dia, berkatalah ia, qala amantu annahu la, percayalah aku bahawasanya memang tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang telah dipercayai akan dia oleh Bani Israel, dan adalah aku ini dari orang yang menyerah diri. Amanat bihi Bani Israel wa ana minal muslimin. Percaya gharq, maksudnya di hujung-hujung nyawa dah baru percaya dah. Jadi tidak diterima dah. Tapi ada tokoh Ibn Arabi kata paling beriman dah. Paling kuat iman dia Firaun tu karut dah. Tengah-tengah sini tidak diterima dah iman dia apabila dia sampai di penghujung ni penghujung nyawa ni. Al-an wa qad asayta qabla wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang? Al-an, sekarang baru nak beriman dah, padahal engkau telah berdurhaka. Asayta sejak sebelumnya, qablu sebelum ni durhaka sama tak dengar belaka dah. Wa kunta, dan engkau adalah minal mufsidin, daripada orang yang bawa kerosakan lah. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Maka di hari ini kami selamatkanlah engkau dengan badan engkau, supaya jadilah engkau tanda peringatan bagi orang yang di belakang engkau dah. Menajika, selamatkan engkau, bibadanika, dengan badan engkau, supaya jadilah engkau tanda peringatan, litakun liman khalfaka ayah, supaya jadilah engkau tanda peringatan bagi orang yang belakang engkau dah. Jadi daripada Firaun ni selamatlah, tidak hancur dah. Dah. Jadi orang boleh ambil pengajaran dia kena tenggelam laut dah. Sesungguhnya kebanyakan dari manusia adalah menengok dari ayat kami. Wa inna katsiran minan nas an ayatina ghafil. Nengok dah. Ayat ke-93, walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat tayyibati fama ikhtalafu hatta ja'ahum al-'ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan sungguhnya telah kami dudukkan Bani Israel dalam kedudukan yang patut, mubawwa'a sidqin, kedudukan yang patut dan telah kami beri mereka rezeki dengan yang baik-baik, maka tidaklah mereka berselisih sehingga datang kepada mereka pengetahuan. Fama ikhtalafu hatta ja'ahum al-'ilm. Lepas beli ilmu baru bergaduh lah. Sesungguhnya Tuhan engkau akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat tentang hal yang telah mereka perselisihkan itu. Jadi hak balas-balas ni kadang-kadang ahli ulama dia orang jahil tak kata balas. Ngok kau saya sentimen dah. Orang ahli kadang balas dah. Gitulah dalam beli ilmu tu kadang boleh balas, cumanya adalah hak betul, ada yang nafsu, ada istihad, macam-macam kita bahas lepas ni. Dan setelah diajarkan Tuhan dengan perantaraan kedua rasulnya tentang kepentingan bertawakal, dan setelah kedua rasul menyusun kekuatan jiwa Bani Israel dan menyuruh kedua pemimpin itu, Nabi Musa dan Nabi Harun tu, supaya beristiqamah, dan setelah menghadapi berbagai kesulitan, kesusahan, kepayahan dan rintangan dari pihak Fir'aun dan orang-orang besar-besar pengikut-pengikut Fir'aun tu, datanglah waktunya Bani Israel dengan kehendak Tuhan akan meninggalkan Mesir menuju ke tanah yang telah dijanjikan pada Bani Israel. Dan telah kami angkatkan, maksudnya bertolaklah Bani Israel di lautan itu dah. Seberangkanlah. Dan telah kami seberangkan Bani Israel di lautan itu, maksudnya di laut dah. Pakai ayat 90.
Kisah penyeberangan Bani Israel melalui lautan dan terbelahnya laut buat menyelamatkan mereka telah kita baca dalam surah Al-Baqarah, surah Al-A'raf dan surah Asy-Syu'ara dah. Ada 3 surah besar dah. Dan berapa surah yang lain dah. Lautan terbelah setelah Allah memerintahkan Musa menukulkan tongkatnya ke dalam laut dah. Ke laut dah. Jadi Musa tu pukul laut, barulah terbuka lalu dah. Dan Bani Israel dapat berjalan di atas tanah lautan yang telah dikeringkan oleh Tuhan itu, yang tertahan membeku laksana salju layaknya dia, macam lekat tertahan. Lalu diikuti mereka oleh Fir'aun dan tenteranya kerana angkara murka dan rasa permusuhan. Gigi kok dia nak marah kau Nabi Musa, deki nak marah kau Bani Israel dah. Kerana sakit hati mengapa Mesir ditinggalkan oleh Bani Israel dah, dan murka mengapa hendak membebaskan diri dari pertuhanan Fir'aun. Marah dia tak boleh jadi hamba abdi dia, tak jadi bawah perintah Fir'aun lah, jadi marah dia. Mereka dikejar dengan niat hendak menghalau mereka kembali ke Mesir semula. Bunuh kau, tak halau mereka, suruh jadi hamba semula dah. Jalan lautan itu sengaja direntang ke Tuhan buat Bani Israel. Lalu di atas jalan itu pula Fir'aun dan tenteranya hendak menyeberang mengejar dah. Lepas kaum Bani Israel dengan Nabi Musa, Nabi Harun lalu tu, dia kejar belakang dah. Tapi setelah Bani Israel selamat sampai di seberang, dan Fir'aun serta tenteranya baru sampai di tengah-tengah lautan, ini telah terbelah itu. Lautan itu bertaut kembali sehingga tenggelamlah si pengejar itu semuanya. Jadi habis Fir'aun dan tenteranya tenggelam dalam laut lah. Dia takut semula lah. Sehingga apabila tenggelam telah mencapai dia, artinya setelah dia hampir tenggelam di telan lautan itu, dan terasa olehnya bahawa dia memang tidak dapat lagi melepaskan diri dari bahaya. Masa tu dia kata, mati dah aku ni. Tak ada harapan dah. Dan tidak ada harapan lagi untuk mengelak dari maut. Dan terasa olehnya bahawa segala usahanya telah gagal. Total kan. Jadi tak memang dia telah yakin gagal dia. Malahan kematilah yang mengancamnya segini dah. Jadi tak ada harapan kira mati dah ni. Berkatalah dia, percayalah aku bahawasanya memang tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang telah dipercayai akan dia oleh Bani Israel. Masa tu baru dia percaya dah. Beriman. Jelasnya seakan-akan kita rasakanlah apa yang terkenang oleh Fir'aun di saat akhir itu. Segala usahanya menindas, menghambat dan merintangi gerakan Nabi Musa tu selama ini selalu gagal. Tapi di waktu selalu dia keras hati juga menentang Allah SWT. Berapa kali dia Allah beri peringatan, bukan sekali. Macam-macam ujian diberi kepada kaum Fir'aun ni, supaya mereka ni sedar ni betul Nabi Musa ayat ni, tapi tak kira lagi masa tu. Sebab harapannya akan hidup masa besar lagi dah. Kira dia boleh hidup lama lagi. Kira boleh bunuh Nabi Musa dah. Dia boleh cabar. Dia ingat tu tak buat perancangan dah. Tapi sekarang setelah istananya jauh dari matanya dan maut telah melayang di atas kepalanya, ombak gelombang bersabung dari kiri kanan. Dan badannya telah menggeliut turun kerana berat pakaiannya dia, dan perhiasan yang ada pada dirinya. Yakinlah dia bahawa dia akan mati. Di saat itu diambang maut, barulah dia mahu menyerah diri. Baru dia mengaku bahawa yang lebih kuat memanglah Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel itu juga. Sebelum ni dia rasa dia apa Tuhan hebat. Apabila dia nak mati lalu, baru mengaku dah. Maka di saat itu pula dia berkata, dan adalah aku ini dari orang yang menyerahkan diri. Di saat itu barulah dia menyerahkan diri, iaitu di saat usahanya yang berpenghabisan telah gagal, malahan akan ditebusnya dengan jiwanya. Bertemulah sekarang apa yang dimohonkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Allah, agar dimusnahkan harta benda mereka dan dikeraskanlah hati mereka, sampai mereka berhadapan dengan azab yang pedih pada dunia, iaitu kematian yang amat ngeri. Apakah baru sekarang? Pangkal ayat 91, iaitu setelah engkau lihat bahawa segala usahamu dan usaha yang penghabisan gagal, baru kau mahu mengaku menyerah pada Tuhan Bani Israel? Apakah pada nak mati lalu baru nak mengaku juga? Sebelum ni tak sakit kau apa degi juga dah. Ujian sama degi kau. Siapa nak mati? Yakin mati je. Bukan nak mati, memang yakin mati tu baru nak insah dah. Padahal engkau telah mendurhakai sejak sebelumnya, tak pernah beriman Nabi Musa dah. Dan segala usahamu menghambat, menghalang, menerintangi, menindas dan menganiayai ayalah dalam rangka mendurhakai Tuhan, untuk lawan Tuhan sebelum ni. Dan yang terakhir ini pun ada usahamu menghambat ketentuan Tuhan bahawa Bani Israel mesti meninggalkan Mesir. Waktu tu pun dia nak lawan Tuhan juga, nak sekat Bani Israel ni. Soalnya tidak yakin Bani Israel ni, dia boleh hawal lah kehendak Tuhan dah. Dan engkau adalah dari orang yang merosak. Ujung ayat 91 dah. Mengatakan diri menyerah.
atau Muslim kepada Tuhan di ujung peristiwa yang engkau rencanakan sendiri dalam menentang Tuhan. Padahal engkau sendiri yang binasa, kini tidaklah ada artinya lagi, tak ada faedah dia baru nak beriman. Setelah haca, rencana, habis su lah. Kira sampai ke mati, tahu dah yakin mati dah, baru nak insah tak jadi bagai dah. Sudah pastilah bahawa jika rencanamu yang terakhir ini tidak gagal, engkau belum juga akan menyerah pada Tuhan lagi. Kalau tak yakin nak mati dah dah. Tak lawan Tuhan lagi dah. Dah khianat lagi ke Bani Israel. Dah lawan lagi Nabi Musa dah. Dan dalam menentang Tuhan itu berbagai-bagailah kerosakan telah engkau perbuat Firaun buat nilai kesucian Allah engkau kotorkan. Nabi Allah engkau hinakan, umat yang percaya Tuhan engkau tindas. Mana orang yang berani mengangkat muka menyebut kebenaran engkau tekan sehabis-habisnya. Apa artinya menyerah diri di saat hukum Tuhan mesti berlaku? Benda ni bukan Firaun dah. Hari zaman dah ni pun pemerintah ke apa dah. Masih ada kuasa itu kah betul penentang dia atau pengkritik atau pengkritik pun dah. Itu tak boleh dah. Ia tak si, ia tidak pakai hujah tapi ia kira pakai kekuatan dah. Khianat juga. Ahli-ahli tafsir berbagai-bagai pula penafsirannya tentang pertanyaan ayat 91 ini. Kata setengah mereka ialah sabda Tuhan sendiri disampaikan oleh Jibril ke telinganya, ke Firaun lah. Di waktu Firaun akan melepaskan nyawanya dah. Ada kata Tuhan pula ajar lah. Dan kata setengah penafsir pula suara hati Firaun sendiri sahaja dalam hati ya kecek kita. Yang insah bahawa taubatnya tidak akan terima Tuhan juga. Pendapat yang mana yang akan dikuatkan, namun yang nyata ialah bahawa memang terasa dalam hati kita sendiri. Atau hati tiap orang yang mendengar seketika ayat 90 dibacakan Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengar taubat Firaun, kita akan langsung bertanya mengapa baru sekarang. Ikut fitrah kita. Allah. Dia kira yakin mati binasa baru nak kata nak percaya beriman dah. Apa baru sekarang dah. Sebab ni khianat. Jadi bolehlah dikatakan pula bahawa ayat ini langsung turun kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangkaian kisah dah. Maka di hari ini kami selamatkanlah engkau dengan badan engkau. Pakai ayat 92, awal ayat 92. Setelah kedua halaman laut itu bertaut kembali, Firaun dan seluruh tenteranya itu telah tenggelam dah. Badan yang sarat dengan pakaian yang berat itu tidak memungkinkan mereka mengangkat diri dan berenang ke tepi. Kita dapat mendaksir kebiasaan bangkai yang tenggelam. Beberapa hari kemudian, setelah perut mereka gembung oleh udara yang terpendam, barulah mayat itu akan terapung. Lalu diantarkan oleh ombak ke tepinya. Sebelum bangkai-bangkai itu berkelimpangan di tepi pantai. Kata-kata ahli tafsir, timbullah keraguan dalam kalangan Bani Israel apakah Firaun itu tenggelam atau selamat. Kira mah hidup ke mati. Kira Tuhan ke Firaun ni tak hati ke dia. Mungkin pula dari kalangan Kipti yang tinggal di Mesir ada persangkaan bahawa raja mereka tidak mati. Mungkin juga dah. Maka atas kehendak Tuhan, bangkai raja itu pun dihantar ke ombaklah ke tepi setelah dia terbentang. Sehingga dikenal oranglah bahawa dia memang Firaun yang ditakuti selama ini dah. Supaya jadilah engkau tanda peringatan bagi orang yang di belakang engkau. Supaya tahu Kipti ke apa. Raja mereka. Mereka akak Tuhan tu. Mati sungguh dah. Terang jelaslah bahawa Firaun telah mati tenggelam dan bangkainya telah bertemu. Maharaja diraja yang selama ini berkuasa tak berbatas. Yang dianggap oleh rakyatnya sebagai Tuhan. Yang wajib dipandang tidak pernah salah. Dan tidak boleh disalahkan. Mati juga sebagaimana matinya orang lain. Busuk juga bangkainya sebagaimana busuknya bangkai seluruh manusia yang tidak lekas dikuburkan. Supaya orang lain mati tak busuk bangkai juga. Mungkin tak ada kebesaran dia pakai perhiasan masih lekat di tubuhnya. Tapi tidak ada artinya lagi. Ada salah satu tafsir mengatakan bahawa kata-kata bibadanika yang bererti dengan badan engkau itu artinya ialah baju besi yang lekat pada badannya. Itu baju besi yang dipakai di waktu perang. Sebab ada juga bahasa Arab mengertikan bahawa badan itu bererti juga perisai atau ketopong dan baju besinya. Maka bangkai Firaun itu telah menjadi ayat, menjadi peringatan bagi orang yang datang di belakang, baik yang menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri atau buat raja-raja dan penguasa yang datang di belakang hari. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa, bahawa apabila kalimah takwin dari Allah telah berlaku, kun fayakun. Dan maut telah mendatang, sama sajalah keadaan bangkai raja, bangkai ausir dan bangkai prajurit. Supaya berlaku mati matilah kau dah. So, ingat kita akan perkataan Diogenes. Seketika dia tengah bermain-main di kuburan Raja Philippus. Datanglah Raja Iskandar putera Philippus yang telah menjadi raja mengganti ke ayahnya ke kuburan itu. Lalu bertanyalah dia kepada Diogenes, "Hai orang tua, mengapa engkau di sini? Tulang apakah di tanganmu itu?"
Diogenes menjawab, hamba tengah menjadi kubur-kubur ini dan memungut tulang-tulangnya. Maka telah dapat hamba perbedakan di antara tulang Raja Philippus, ayahanda tuanku, dengan tulang budak-budak pengiringnya. Dan sungguhnya kebanyakan dari manusia adalah lengah dari ayat kami. Ujarnya. Jadi cerita tadi, dia mati kat sebuah tulang lah. Tulang mati belakang lah. Meninggal tulang belakang lah. Tak tahu tulang apa dia lah. Tak ada lebih, dia mati lah. Dan sungguhnya kebanyakan dari manusia adalah lengah dari ayat kami, ujian ayat 92. Artinya meskipun hal itu telah kejadian pada Fir'aun dan telah menjadi kisah yang boleh dijadikan iktibar dan perbandingan oleh orang yang datang di belakang hari, namun kebanyakan manusia tidak juga peduli. Mereka masih berlengah-lengah, menangguh-tangguh juga. Dan kisah Fir'aun masih senantiasa berulang-ulang dari masa menyambut masa ke masa lah. Ada jenis Fir'aun tu bertaubat, tak si lagi nak penuhi hawa nafsu dah. Takut jatuh standard, jatuh politik dia ke apa. Kita tak terima kebenaran, biarlah tangguh. Untuk menerima kebenaran dia tangguh semacam lah. Di waktu badan diri merasa kuat dengan pongoh melawan Allah, kalau datang peringatannya dibantahnya juga. Segala rencana disusun buat menghalangi kebenaran Tuhan. Nanti setelah gagal segala rencananya, barulah hendak menyerah dan mengaku. Ujung ayat adalah peringatan kembali kepada kaum Quraisy. Seketika ayat diturunkan dan peringatan untuk selama-lamanya. Kisah perjuangan Musa membebaskan Bani Israel dari tindasan Fir'aun telah diseberangkan dengan selamat. Bani Israel selamat. Kata setengah ahli penyidik, rupanya setelah bangkai baginda dipungut dari tepi laut itu, telah disegera dibalsam dan dijadikan mumi. Mumi menjadi itulah. Mumi ni jadi beku ia kerah dan telah dibuatkan kuburannya menurut adat istiadat raja-raja besar Mesir di zaman perbekali itu juga macam biasa dalam piramid Zaman akhir ini terutama setelah dimulai orang pendidikan tentang sejarah perbekali Mesir sejak Napoleon membawa tenteranya ke Mesir di permulaan abad ke-19, dimulailah membongkar pusara-pusara kuno, piramid dan lainnya bekas lama itu. Maka didirikanlah sebuah muzium besar di Mesir yang penuh dengan patung-patung berhala, keranda tempat menyimpan mayat dan mayat mumi itu sendiri. Katanya di antara mumi-mumi itu adalah mumi dari Fir'aun yang tenggelam di Laut Kulzum atau Fir'aun zaman Musa itu. Sehingga dengan demikian bertambahlah jelas nyata tafsir ayat ini bahawa engkau, hai Fir'aun, akan kami jadikan tanda-tanda buat keturunan yang datang di belakang. Patung-patung dan mumi dari manusia yang mengaku dirinya Tuhan dan dipuja dengan segenap kebesarannya. Di zaman sekarang hanyalah menjadi tontonan para turis, para pelancong saja dan banyak bahan pendidikan mahasiswa belajar sejarah dan ilmu purbakala. Lautan Kulzum yang diseberangi itu adalah hujung dari zaman Bani Israel di Mesir ini. Dan pangkal dari pimpinan langsung Musa dan Harun kepada mereka. Maka banyaklah kita dapati kisah lanjutan itu baik pada mereka pada Bani Israel. Maka banyaklah kita dapati kisah-kisah lanjutan tambah-tambah cerita lah. Baik daripada surah Al-Baqarah atau surah Al-A'raf atau yang lainnya. Adapun dalam surah Yunus ini yang diturunkan di Mekah, diambil sajalah kesimpulan pendek tentang kelanjutan sejarah mereka itu. Dan sesungguhnya telah kami dudukkan Bani Israel dalam kehidupan yang patut. Pangkal ayat 93. Aman sentosalah mereka pada tanah yang dijanjikan sesudah melalui pula berbagai-bagai ragam percubaan. Kedudukan yang patut atau tempat menetap yang benar, yang layak, iaitu di tanah yang telah dijanjikan Ibrahim kepada keturunannya. Jadi kuatkanlah lagi bagi Bani Israel, Bani Yaqub tu sendiri, iaitu tanah Palestin. Di sana mereka telah mendapat kedudukan yang tepat, layak, benar dan patut sebagai bangsa yang telah merdeka. Tidak lagi sebagai di Mesir di zaman ditindas. Dan telah kami beri mereka rezeki dengan yang sebaik-baiknya. Di waktu angkatan generasi tua ditangguhkan 40 tahun di padang Tiah. Jadi Bani Israel ini dia sepatut masuk Mesir tapi di apa? Kan degil ke apa di kuarantin ke di pada Tiah. Diberi mereka rezeki mana dan salwa, makanan yang istimewa untuk orang-orang tahanan. Dan setelah mereka masuk ke Palestin, subur. Makmurlah keadaan mereka sehingga dapat menaklukkan bangsa-bangsa yang berada sekeliling dan sampai mendirikan kerajaan sejak Talut sampailah kepada Nabi Daud sampai kepada Sulaiman. Jadi lepas tu lepas zaman Nabi Musa Harun mati lagi pergilah pada Talut ke apa, lepas tu sampai ke Daud, sampai ke Nabi Sulaiman kerajaannya di Palestin, bukan di Mesir, di Palestin. Tanah Palestin. Jadi dia ni generasi baru dah. Jadi sama tu biar mati belakang dulu dah. Sebabnya kadang-kadang generasi lama ni pemikiran dia
Dia tak berubah dah. Dia masih perkauman, masih lemah diri, jiwa kehambaan tak ada lagi dah. Tapi apabila dia lepas generasi baru, dia tidak merasai kehambaan itu, baru mereka bangkit dengan semangat dah. Tanah Palestin yang terkenal dengan nama Ardin Mubarakatin, negeri yang diberi berkat oleh Tuhan. Yang dalam kitab-kitab perjanjian lama disebutkan satu negeri yang penuh dengan susu dan madu. Susu melambangkan berkembang biaknya tamak. Madu melambangkan suburnya tanah dan tumbuh-tumbuhan. Susu melambangkan berkembang biaknya ternak dah, dan binatang banyak lah dah. Madu melambangkan tanah subur dah, dan tumbuh-tumbuhan dah, sehingga lebah boleh bersarang dan memberikan manisan pula dah. Madu lebah dah. Tetapi kan lama setelah hidup yang subur dan berganti-ganti Rasulullah yang datang, pamor mereka merosot turun yang telah diingatkan sendiri oleh Nabi Musa dikala beliau masih hidup. Maka tidaklah mereka bersisihan sehingga datang pada mereka pengetahuan dah. Ilmu meningkat, teknologi meningkat, kehidupan meningkat dah. Dia akan sibuk benda lain lah. Salah satunya balah dah. Dahulu mereka kuat kerana mereka bersatu padu, tapi kemudian mereka telah berpecah belah, sehingga mereka menjatuhkan satu sama lain sampai bangsa-bangsa lain dapat datang menaklukkan mereka pula dah. Tak bersatu dah, padu jatuh sama sendiri sudah sekali dikuasai Cina Komunis. Gitulah kita cerita dah. Sampai bangsa Mesir sendiri bangun kembali dengan Fir'aun yang lain. Pernah menaklukkan negeri mereka dah. Fir'aun tu mati dah. Fir'aun lain pula dah. Raja Mesir lain dah. Kerajaan Bani Israel sesudah Sulaiman sampai terbelah dua. Bangsa Babil dan bangsa Persia pernah menjajah mereka juga dah. Rumah suci Haikal Sulaiman pernah diruntuhkan oleh Raja Nebukadnezar dari Babil lah. Babylonia lah. Dan hampir 1 abad tertawan jadi budak di sana pula Bani Israel. 3 abad sebelum Nabi Isa Al-Masih diutuskan Tuhan, pernah mereka dijajah oleh Iskandar. Setelah kerajaan Yunani jatuh dan bangsa Romawi naik, jatuh pula lah mereka di bawah jajahan Romawi pula. Sebabnya ialah persisihan sama sendiri, balas sama sendiri lah. Sudah ilmu datang masalahnya. Okey, masa jahil masa ilmu dah kebanyak lah. Ilmu sama-sama hebat ni, balas pula dah. Sama-sama ustaz, sama-sama asatizah, balas sama sendiri dah. Berhujah, berdebat, tak cara kepada perkara lain. Balas nak datang Nabi-Nabi dari kalangan Bani Israel sendiri, mereka memusuhi Nabi Isa Al-Masih datang membawa peringatan. Al-Masih mereka tuduh hendak mengubah-ubah ajaran agama mereka pula dah. Akhirnya mereka terpecah belah pula dah. Nabi mari pecah belah, terusir dan terpancar-pancar ke seluruh pelosok dunia pula dah Bani Israel. Seketika Nabi Muhammad SAW datang membawa pengetahuan. Berapa kelompok dalam mereka berada di tanah Hijaz, baik di Madinah ataupun di Khaybar. Datanglah ajaran Muhammad SAW. Itu pun mereka tolak dan mereka tentang juga. Maka jatuhlah pamor Bani Israel. Pamor ni apa ni? Kekuatan Bani Israel dari abad menempuh abad. Sebab setelah ilmu pengetahuan datang sebagai sambungan dari ajaran Musa dan Harun, mereka tolak. Sebagian kecil sahaja yang menerimanya, adapun sebagian besar menolak ajaran Nabi-Nabi ni. Dan bersih pula dalam penolakan itu dah. Tolak pula, balas pula cara tolaknya. Sesungguhnya Tuhan engkau akan memutuskan di antara mereka di hari kiamat tentang hal-hal yang mereka persiskan. Itu ujung ayat 93. Ilmu sudah datang, kata sebagian besar ahli tafsir, ilmu itu ialah risalah Muhammad atau Al-Quran yang penuh dengan ilmu tentang ketuhanan dan syariat penyempurnaan dari kitab-kitab yang dahulu. Tapi oleh kerana telah tumbuh hawa nafsu, mempertahankan golongan pendirian yang telah ditetapkan bahawa kaum yang paling tinggi dunia ini yang disebut Sya'bullah Al-Mukhtar, kaum pilihan Allah dah. Sya'bullah Al-Mukhtar, kaum pilihan Allah. Maka Bani Israel tidak mahu lagi menerima ilmu itu. Mereka diajak dengan sebaik-baik ajakan sampai mereka dibahasakan dengan bahasa penghormatan, iaitu Ahli Kitab. Namun mereka tetap tidak mahu menerima juga, malah bertingkah berselisih, tak balas dah. Panggil Ahli Kitab tak ira, tak adil, tak gugur, tak balas sama sendiri dah. Maka bersabdalah Tuhan bahawa di hari kiamat keputusan Tuhan pasti datang atas kesalahan mereka itu, sebab dasarnya tidak lain daripada barian, iaitu benci, deki, sombong dan angkuh kerana barian sombong angkuh, berasa dia tak dia lebih baik daripada orang lain, tak boleh orang naik lebih daripada dia dah. Lebih halim daripada dia kritik macam nak. Dengan ketentuan Tuhan bahawasanya pasti Tuhan menjatuhkan keputusannya pada hari kiamat, menjadi penyadarlah bagi kita bahawasanya dengan datangnya Nabi Muhammad SAW melengkapkan pengajaran Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu. Bukanlah berarti bahawa segala agama, baik beragama Yahudi ataupun agama Nasrani ataupun agama Buddha ataupun agama Hindu dan lain-lain di dalam dunia ini akan habis, tak ada lagi.
Di zaman Nabi sendiri pun kita lihat nyata bahawa mereka tidaklah dipaksa memeluk Islam walaupun mereka telah dikalahkan. Bahkan menjadi prinsip dasar pokok dalam ajaran Muhammad SAW bahawasanya agama tidaklah dapat dengan paksaan. Yang penting ialah teguhnya pendirian dan kuatnya dakwah, iaitu seruan dengan pergunakan akal. Sebab kalau sekiranya kita fahami ajaran Tauhid dan kita memegang kepercayaan bahawa ajaran Nabi-Nabi sebelum Muhammad tidak lain daripada Tauhid, dan kita pun percaya bahawa dasar ajaran sekalian Nabi itu ialah Islam, maka manusia sehingga dengan sedar ataupun tidak sedar, mereka kembali kepada dasar pokok yang asli itu, iaitu bahawa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Dan intisari lain daripada ayat ini yang menerangkan kenaikan jaya bahagia Bani Israel setelah terlepas dari tindasan Fir'aun. Lalu sekian lama mereka kian jatuh pula dah. Mula naik bebas daripada Fir'aun dah. Lepas jadi kerajaan yang hebat. Siapa macam kerajaan Nabi Sulaiman habis jing dah. Dia boleh suruh dah. Semua natai apa semua di atas perintah Nabi Sulaiman. Lepas tu jatuh pula dah kerajaan Bani Israel dah. Diperingatkan pada kaum Quraisy pada mula ayat turun ialah pedoman lagi bagi umat Muhammad SAW juga yang akan datang dalam melakukan tugasnya, membentuk faham dunia baru terhadap Tuhan. Betapa pun suci benar dan tinggi ajaran agama kita, namun sesudah naik kita pun akan menurun runtuh apabila ilmu dan pengetahuan telah kita tinggalkan. Kita ada ilmu dah balas sama sendiri dah. Dan baru akan bangkit kembali apabila kita telah pula kembali kepada ilmu itu, iaitu ajaran Rasulullah SAW atau Al-Quran yang turunkan pada beliau sebagai pegangan hidup kita. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.